Antara paparan menarik hari ini, menang kerusi besar dalam pilihan raya negeri, matikan konspirasi jatuhkan kerajaan. Guling kerajaan dengan proklamasi Melayu. Tun Mahathir Faiz Zaman Anwar sebanyak 150 juta ringgit. Jaminan anual kerajaan akan kekal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen kerajaan untuk membawa pulang ahli perniagaan dalam buruan Jolo dengan segera. Ketika ditanya di mana ahli perniagaan itu berada, ahli Parlimen Tambun itu enggan menamakan negara terbabit, namun tetap menyatakan kesediaan kerajaan membawa pulang ahli perniagaan itu. Beliau berkata setakat ini negara berkenaan memberi kerjasama yang baik menerusi proses rundingan. Kita tidak pernah mengesahkan dia di mana, tetapi kita berunding dengan negara untuk mempercepatkan proses ini. Negara ni antara negara tersebut? Itu dirunding cara di antara negara, diplomatic channels. Pada 20 April lalu, Bradley Hope, pengarang bersama buku Billion Dollar Whale yang mengisahkan mengenai YMDB memetik sumber dilaporkan berkata, kerajaan Malaysia dipercayai telah berunding dengan China berhubung ekstradisi Jolo. Hope berkata rancangan sedemikian sedang dibincangkan dalam kerajaan berikutan lautan Anwar ke China sebelum ini. Penganalisis politik memberi amaran kerajaan perpaduan perlu mengukuhkan kedudukan dengan memenangi lebih banyak kerusi pada pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan diadakan seawal Julai ini. Penganalisis politik dari Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Dr. Azmi Hassan berpandangan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan akan mati dengan sendirinya jika keputusan PRN menyaksikan kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menjadi di 3 negeri dikuasai PH dan 3 negeri pembangkang. Katanya jika pengundi memberi kemenangan kepada BNPH pada PRN nanti, terutama di 3 negeri Melayu, bermakna orang Melayu sudah bersedia dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dengan sendirinya ia akan mematikan konspirasi, maka 15 ahli Parlimen UMNO yang didakwa dalam konspirasi itu berani meletakkan jawatan mereka. Tidak akan berbuat demikian kerana Perikatan Nasional sudah tewas dan PNBH lebih kuat berbanding bersatu dan PAS. Semalam Anwar menegaskan konspirasi itu sebagai tidak berasas dan meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau menegaskan gabungan 4 parti politik utama Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Azmi menjelaskan konspirasi yang berlegar kini kerana kedudukan BN itu sendiri yang kini dikatakan terbahagi kepada 2 kumpulan yang mana hampir separuh menyokong BN dan selebihnya menyokong Anwar. Katanya faktor kedua wujudnya konspirasi kesan gelombang hijau pada pilihan raya umum ke-15 yang masih dirasai. Katanya 2 faktor yang dikaitkan ini dikatakan ada ura-ura mereka dalam BN, terutama UMNO yang kini menyokong BN sanggup dan berani untuk melompat parti dengan meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen dan keluar parti. Apabila ini berlaku, mereka akan hilang kerusi mereka dan mereka percaya dengan adanya faktor gelombang hijau ini, mereka akan menang semula apabila bertanding kembali. Azmi tidak menolak kemungkinan jika 15 ahli parlimen BN meletak jawatan, kedudukan kerajaan perpaduan masih kukuh, namun hakikatnya akan mewujudkan teori dominan, membabitkan sokongan daripada parti GPS dan GRS. Katanya JPS dan JRS boleh menukar arah menyokong PN atau mereka juga boleh tidak menyokong mana-mana parti gabungan parti. Ini konspirasi yang sedang bertiup kencang kerana faktor dalaman BN dan faktor gelombang hijau itu sendiri. Pada masa sama katanya akta berkaitan anti lompat parti tidak menegah mana-mana ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri yang meletak jawatan untuk bertanding semula dengan mana-mana pilihan raya. Katanya perkara ini sudah dihapuskan dengan adanya akta lompat parti ini, menyebabkan ahli parlimen berani untuk hilang kerusi mereka dan bertanding semula. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyeru pemimpin Melayu Islam supaya menyatukan kaum terbesar negara itu demi meletakkan kuasa politik pada landasan yang betul dalam keadaan orang Melayu tidak fanatik perkauman.
Ahli Parlimen Marang itu berkata penyatuan Melayu yang dimaksudkannya itu bagaimanapun bukan digerakkan atas dasar rasis. Katanya kesilapan dan berdosa besar bagi orang Melayu Islam berpecah belah dengan niat yang salah apabila dengan sebabnya melemahkan kuasa politik kaum Melayu Islam yang wajib memimpin negara. Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang menegaskan orang Melayu Islam berpecah belah kerana masalah furuk atau perbezaan fahaman politik atau tidak mengundi kerana benci akan politik atau menganggap politik itu tidak penting. Keadaan ini katanya berbeza dengan bukan Islam yang tetap bersatu demi bangsa masing-masing tanpa mengira fahaman politik yang sedang berlaku sekarang. Oleh sebab itu, kuasa politik Melayu boleh hilang kerana perpecahan sehingga jatuh ke tangan bukan Melayu dan bukan Islam dalam pilihan raya. Maka bangsa Melayu menjadi seksa yang hina dalam hidup dan mereka sangat berdosa apabila menghilangkan politik Islam. Abdul Hadi menegaskan semua perlu sedar bahawa kelompok Melayu beragama Islam dengan jumlah yang besar dan tidak fanatik perkauman sudah tidak berperanan memimpin mengikut cara Islam. Ini kerana katanya berlaku perpecahan dalam kalangan Melayu disebabkan mereka ini buta agama dan jahil politik. Katanya golongan bukan Islam pula masih tidak dapat menerima Islam bersatu dan kini berusaha mendapat kuasa politik perkauman tanpa Islam. Dalam keadaan mereka bersatu menegakkan bangsanya tanpa mengira fahaman politik. Mengulas lanjut, katanya dalam pilihan raya umum ke-15 lalu, Perikatan Nasional mendapat sokongan majoriti Melayu namun masih tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan menyebabkan Pakatan Harapan yang didominasi DAP berjaya mendapat sokongan Melayu yang berpecah belah. Katanya keadaan ini berlaku apabila kelompok yang tidak keluar mengundi kerana jahil agama dalam kewajipan politiknya dan juga kumpulan Melayu yang berpegang kepada matlamat menghalalkan cara kerana mengejar pangkat dan harta semata-mata. UMNO pula dalam keadaan sangat lemah kerana diresapi penyakit kebendaan yang menjadi perjuangannya berlaku politik wang dan penyakit rasuah. Beliau berkata ada sebahagian yang serta kepada perjuangan menegakkan agama, bangsa dan negara pula tidak mampu melakukan apa-apa perubahan sehingga menyebabkan mereka berpecah. Dalam masa sama, katanya sebahagian Melayu bersedia bersama DAP yang ekstrim terhadap Islam dan Melayu yang tidak peduli apa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Katanya walaupun DAP menyatakan partinya berbagai kaum, perkara itu tidak boleh menghapus tabi'i mereka yang cintakan kaum masing-masing. Sehingga mereka menunjukkan sikap melampau menentang syariat Islam yang menjadi hak penganut Islam dalam perlembagaan persekutuan. Menggalakkan penggunaan bahasa Cina di tempat yang wajib menggunakan bahasa kemasaan mengikut lunas perlembagaan, mencabar hak istimewa kaum Bumi Putera dalam perlembagaan dan lain-lain. Seterusnya mereka mendedahkan strategi politik terbuka yang mahu menguasai negara dengan memancing Melayu menjadi alat sementara waktu sebagai Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Datuk Bandar dan lain-lain bagi memancing kuasa untuk sementara waktu dan kini sudah ramai orang Melayu yang memakan pancing itu. Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy mendakwa proklamasi orang Melayu yang dicetuskan Dr. Mahathir Mohamad hanya bermatlamat untuk menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyifatkan proklamasi itu hanya propaganda politik untuk meraih sokongan orang Melayu bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan dan tiada kaitan dengan usaha memartabatkan orang Melayu. Katanya proklamasi 12 perkara itu bertujuan menyelamatkan orang Melayu itu amat ironi kerana ia mencetuskan dan disokong pemimpin yang telah mengecewakan orang Melayu sebelum ini. Proklamasi itu yang ditandatangani beberapa pemimpin PAS baru-baru ini mengandungi 12 perkara untuk menyelamatkan orang Melayu di negara ini dan menggesa perpaduan dalam kalangan orang Melayu bagi tujuan itu. Mengulas lanjut, Ramasamy yang juga Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang mempersoalkan mengapa Dr. Mahathir tidak menggunakan kuasa detektor maya ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun untuk melakukan sesuatu yang memberi impak kepada naik taraf sosial dan ekonomi orang Melayu. Beliau turut melontarkan soalan sama kepada PAS yang telah memerintah Kelantan dan Terengganu selama puluhan tahun namun masih gagal mengangkat status orang Melayu di dua negeri itu didakwa sebegitu miskin. Tuan Dr. Mahathir Mohamad memfailkan saman berjumlah 150 juta ringgit terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Peguam Mahathir memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur 2 hari lalu. Pada 17 April lalu, Mahathir dilaporkan akan meneruskan tindakan undang-undang selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadapnya berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac lepas.
Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dalam ucapannya itu membawa maksud dia membolot harta untuk keluarga. Dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset dan saham milik keluarganya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyuarakan keyakinannya bahawa pentadbiran yang diterajuinya akan kekal penuh sehingga pilihan raya akan datang. Tak apa kalau dia ada, tunggu masa Parlimen, bawa lah SD. Dia usul di Parlimen, tak ada masalah. Ini dia setiap minggu ni dia jadi macam mengigau mingguan. Sebelum raya, sebelum puasa, sebelum raya, selepas raya, sebelum raya haji, sebelum Taipusam, Chinese New Year, tunggulah sebelum, tapi insya-Allah kita Kerajaan Perpaduan kekal penuh sehingga pilihan raya yang akan datang. Sebelum ini ada laporan menyatakan bahawa pembangkang sudah mempunyai SD yang cukup dan akan menambahkan calon Perdana Menteri dalam masa terdekat. Malah pemimpin bersatu Muhammad Faiz Na'man beberapa hari lalu mengeluarkan kenyataan seolah-olah PN telah mempunyai 126 sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.